أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا مولانا محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والعث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala masih memberi peluang untuk kita hidup dan meneruskan perjuangan kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mengenal apakah kewajipan dan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka masa berjalan dan ajal semakin hampir. Maka bila ajal semakin hampir, maka perlulah kita sentiasa bersedia, dan di akhir sekali kita dengan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita menyambung kembali pengajian. Soalan bertanya, adakah qadim dan azali bersamaan makna? Benda ini perlu kita mempelajari ilmu tauhid. Tapi secara umumnya qadim dan azali itu dalam istilah ulama tauhid berbeza. Yang mana qadim membawa maksud adamul awwaliyah, iaitu tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Qadim yang balik kepada maksud qidam. Yang mana sedia ada, yang membawa maksud sedia ada, qadim. Manakala azali, satu istilah yang biasanya digunakan berkaitan dengan masa. Kerana itu ada sebahagian ulama menyebutkan bahawa tidak boleh kita kata Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu sejak azali. Kerana azali itu ciptaan Allah. Dia berkaitan dengan masa, dan masa itu ciptaan Allah. Sebab azali membawa maksud iaitu pada masa yang mana tidak ada diciptakan apa-apa ketika itu. Allah Subhanahu wa taala sahaja, dan tidak menciptakan satu makhluk pun. Maka Allah yang mencipta azali. Maka kerana itu sebahagian ulama mengatakan tidak boleh menyebutkan bahawa Allah mengetahui sejak azali. Jadi dia berbeza daripada qadim. Maka qadim itu lebih khusus, iaitu tidak ada permulaan bagi Allah. Tidak ada permulaan bagi ilmu Allah. Tidak ada permulaan bagi kuasa Allah. Tidak ada, sedia ada. Maka soal bila, bid'ah. Bilakah bermula, tak ada, tak betul. Wallahu alam. Maka insya-Allah kita menyambung kembali pengajian kita, iaitu masuk kepada
al-wadi'u dalam hukum fiqh, dalam mabadi' dasar-dasar ilmu fiqh yang 10, iaitu yang keenam al-wadi'. Al-wadi'u, hakikat semua ilmu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama sekali kena i'tiqad dalam hati. Tapi yang dimaksudkan oleh para ulama kita di sini, al-wadi'u yang membawa maksud bukan peletak tapi penyusun ilmu itu. Penyusun musannif ataupun yang membuat susunan kitab. Pemula dia siapa? Mujaddid. Maka disebutkan di sini imam mujtahid. Khususnya imam mazhab yang 4. Iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, iaitu Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Walau bagaimanapun, permulaannya tokoh yang pertama menyusun dan menulis kitab fiqh itu, yang membuat kitab itu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dia buat satu kitab fiqh. Cuma dekat situ ada kekurangan daripada, bukan kekurangan, maksudnya di situ tidak ditulis bab bab iflas, bab hajar, bab dalam beberapa bab dalam muamalat. Yang menyempurnakan iaitu Al-Imam Syafi'i. Yang menyempurnakan kitab-kitab apa ni, susunan tajuk-tajuk kitab itu. Imam Abu Hanifah Nu'man ni pula, kalau dilihat kepada susunan yang tidak berbentuk kitab, imla'an, secara imla' gurunya kepada Imam Abu Hanifah, ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Itu Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Imam Abu Hanifah menadah ilmu dengan Imam Zaid, keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin adalah satu tokoh imam yang terselamat. Allah Subhanahu Wa Taala nak menyelamatkan anak Sayyidina Husain, satu-satunya yang terselamat daripada perang Karbala. Kerana Allah menjanjikan bahawa akan terjaga keturunan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apabila orang musyrikin mengejek-mengejek Nabi, kematian anak lelaki, maka di akhir ayat itu, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang duk kata engkau putus keturunan tu, kalimah putus keturunan butira. Mereka mengelilingi Kaabah dan menyebut butira Muhammad. Butira Muhammad, mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih, sebab Nabi juga manusia seperti kita, dia sedih. Kerana anak-anak lelaki ni semua meninggal ketika muda. Maka mereka mengejek-ngejek Nabi Muhammad, Muhammad putus keturunan, Muhammad putus keturunan. Dengan lafaz mereka butira Muhammad, butira Muhammad. Maka ketika itu Allah kata, inna syani'aka huwal abtar. Jangan risau wahai Muhammad, jangan sedih. Yang duk kata buruk pada engkau itulah yang putus keturunan. Karena itulah keturunan Nabi melalui Sayyidatina Fatimah tetap sampai sekarang. Dan jumhur ulama menyebutkan bahawa dilihat nasab itu daripada Sayyidatina Fatimah, dan kemudiannya daripada susu galur lelaki seterusnya sampai bawah. Ulama-ulama India mengatakan walaupun melalui ibu Syarifah,
tetap dia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Maka disebut di sini Imam Ali Zainal Abidin yang selamat daripada perang Karbala, sangat alim, sangat saleh, luar biasa. Sehingga satu ketika Imam Ali Zainal Abidin pergi ke masjid, dan kemudiannya bila dia masuk masjid dan dia sembahyang, dan ada beberapa jemaah dalam tu, ada salah seorang jemaah di dalam itu membawa 2 uncang duit emas. 1 uncang duit emas. Ketika sembahyang diletakkan uncang emas itu di tepi tiang, dan dia solat. Maka ketika itu bila dia habis solat, dia keluar dan terlupa uncang dia tu. Maka bila dia terlupa uncang dia tu, dia pun lari kembali dan tengok uncang tu sudah hilang. Dan dia dapati tidak ada yang lain kecuali yang ada dekat situ Imam Ali Zainal Abidin, dan dia tak kenal Imam Ali Zainal Abidin. Lalu dia menuduh Imam Ali Zainal Abidin dan memarahi, yang manakah uncang emas aku? Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, bila dia dengar tuduhan itu, dan dia kata, sabar, sabar. Berapakah nilai yang ada dalam uncang kau? Maka dia mengatakan sekian-sekian. Mari ikut aku. Duit ada di rumah. Maka dia ikut. Dia kata mengaku pun. Maka bila sampai di rumah, Imam Ali pun memberikan uncang emas kepada orang itu dengan jumlah yang telah disebut. Bila dia balik dalam keadaan gembira, kan dapat, pada fikiran dia dapat pencuri itu. Maka bila lalu balik ke masjid itu, dia ternampak ada 1 uncang di tiang yang lain. Dia cari di tiang yang lain. Rupanya uncang tu di tiang yang lain. Maka dia pun pelik. Kenapa orang ni mengaku? Maka bila dia keluar daripada masjid, berjumpa seorang, dia kata, kau kenalkah orang yang kau marah tadi? Aku nampak kau marah. Inilah keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali Zainal Abidin. Maka berlari dia dalam keadaan rasa bersalah dan bertemu Ali Zainal Abidin dan mohon maaf kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Maka dia kata, kenapa engkau berikan sedangkan kau tak curi sehingga aku dapat? Kerana engkau ketika itu sedang marah-marah dan aku tidak mahu engkau terus membuat dosa. Apa salahnya aku berikan gantinya sebagai membantu engkau meredakan perasaan kau. Akhlaknya luar biasa. Kita tak dapat zaman sekarang ini, susah nak dapat. Satu, ialah iman kita yang tidak kuat. Yang kedua, ujian di akhir zaman ini bukan kerana orang menyakitkan hati dengan menunjukkan jelas-jelas yang dia nak menyakitkan hati. Ujian zaman sekarang ini, orang menyakitkan hati para ulama dengan tidak mengamalkan dan tidak cuba untuk memahami dan mengimprovekan diri dia. Menyebabkan ulama-ulama jadi pening. Macam mana mengubah sikap orang-orang ini. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk, insyaAllah. Baik. Maka itulah Imam Ali dan anaknya Imam Zaid yang tertonjol sebagai ulama. Orang yang alim. Baik. Zaid bin Ali bin Husain. Secara imla, bab-bab itu tidak ditulis, tetapi dia ajar pada Imam Abu Hanifah secara imlaan. Maknanya dia ajarnya. Maka Imam Abu Hanifah dengar dan dia susun. Itulah yang memulakan. Kerana itu imam-imam mazhab ini kena faham. Sekarang ni banyak orang kekeliruan dan orang-orang yang cuba mengelirukan umat Islam. Ataupun dia mungkin tak nak mengelirukan, tapi dia merasakan apa yang dia buat itu benar. Dengan mengatakan bahawa kenapa perlu ikut mazhab.
Kenapa tidak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak. Bahkan dalam kitab ini mendatangkan orang yang mengingkari mazhab dan alasan-alasan mereka dan jawapan kepadanya. Kitab Mawsu'ah al-Sufiyah fi bayan adillati sufiyah pada bab mazahib. Antum kena faham, kadang-kadang tu jadi pelik bila tengok dalam YouTube, kadang ada yang bertanya, ada orang-orang yang kadang-kadang ternama, yang ada nama dan orang mengenali, menyebutkan, menanyakan kepada orang awam, Nabi dulu semayang ikut mazhab apa? Sepatutnya soalan begini tak boleh ditanya oleh seorang tokoh yang pun tak tahu. Kenapa mengelirukan masyarakat begitu? Apa maksud mazhab? Mazhab ni daripada kalimah Arab. Zahaba, yadhabu, zahaban, madhaban. Iaitu madhaban ini kalau dari segi istilah, pandangan mujtahid pada masalah-masalah tertentu di dalam hukum hakam yang berbentuk ijtihad. Dan bukan pada permasalahan qat'i. Kalau antum tengok dalam Quran, mazhab ni istilah. Dia istilah. Macam maulid. Orang dok kata maulid tak ada zaman Nabi. Dia istilah kepada perhimpunan orang ramai untuk berselawat dan mengingati Rasulullah. Istilah tak memberi kesan apa-apa. Kalimah tu. Yang penting kontennya apa. Kecuali istilah-istilah yang tak boleh diubah. Contohnya istilah-istilah yang telah qat'i. Contohnya rukun iman. Ditukar istilahnya dengan rukun lain. Tak boleh. Karena itu bila kita sebut mazhab. Bila sebut Nabi tak ikut mazhab. Memanglah Imam Syafi'i tidak lahir pada masa itu. Cuba tengok dalam Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam bab tak tahu ni, Allah tak sebut suruh balik pada Quran dan Sunnah. Jangan silap faham. Maknanya Quran Sunnah memang masadir, tapi bukan semua orang boleh memahami dan jelas tentangnya. Kan itu Allah menyebut, tanyalah ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang mengetahui sekiranya kamu tak tahu, iaitu ulama-ulama. Dan dalam hadis-hadis yang sahih, antaranya Nabi SAW menyebutkan setiap 100 tahun akan Allah datangkan seorang yang memperbaharui agamanya. Agama Islam. Bukan perbaharui buat benda baru. Maknanya dengan adanya dia itu, Islam tu nampak tertonjol balik. Dan kalau kita tengok sahabat-sahabat, tidak ada orang boleh nafi, yang mana ada mereka di kalangan mereka yang berijtihad. Maka istilah timbul mazhab apabila mujtahid-mujtahid yang diterima oleh majoriti ulama, khususnya 4 mazhab itu, maka kita mengikut mazhab. Mazhab ni apa maksud dia? Cara pandang dan cara faham Imam Syafi'i kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka itu tidak ada yang orang boleh nafikan menguasai semua syarat-syarat sebagai seorang mujtahid. Salah satulah kalau dihaluskan, dia sebenarnya kalau kita rekod rukun ijtihad ni. Sebuah mengaji dulu kalau secara umum dia. Rukun ijtihad ni nafsul ijtihad. Al-mujtahid wal-mujtahad fihi. Proses ijtihad itu, rukun yang pertama proses ijtihad itu. Maknanya proses pengambilan dalil itu. Dia ada proses dia.
Diambil daripada mana? Diambil daripada bagaimana Nabi mengajar sahabat-sahabat dia berijtihad. Contohnya Muaz bin Jabal bila pergi Yaman. Macam mana dia proses dia ijtihad. Macam mana sahabat-sahabat ijtihad dalam tayammum. Kemudian merujuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kalau dihaluskan proses ijtihad tu salah satu dia penguasaan yang full pada bahasa Arab. Orang Allah. Kita zaman kita ni hebat bahasa Buyah pun tak hebat bahasa Arab. Teruk bahasa Arab. Antum tera bahasa Arab. Kalau dia orang kata, kalau macam tu, saya ikut ni lah orang-orang yang ikut Quran Sunnah ni. Macam orang-orang yang kata gini, bila dia kata bid'ah tu, dia orang tu hebat bahasa Arab. Quran hebat, maknanya kamu bermazhabkan dia. Daripada dia baik aku ambil Syafi'i. Dia setakat mana ilmu dia? Cuba baca sejarah kitab-kitab yang tak sampai kat zaman kita ni. Ketika peperangan Mongol, Tatar. Berapa banyak kitab-kitab yang dibakar dan dihancurkan ulama kita. Bayangkan kitab Muwatta' yang 10,000 sampai kat kita 1,000 lebih. Pesan ni kalau ada anak-anak kita yang terkesan dengan fahaman-fahaman begini. Karena itu kita mengikut mazhab. Mazhab yang kebiasaannya di Malaysia ini. Mufti-mufti kita guna apa sebagainya. Mazhab Syafi'i. Bukan ta'assub. Kita ikut. Tengok dia. Macam di Maghribi, mazhab Maliki. Macam di India, bermazhabkan mazhab Hanafi. Itu. Kenapa mengelirukan masyarakat Nabi ikut mazhab mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa cakap begitu? Apa masalah kamu? Baik. Bahkan ulama-ulama kita juga sudah menyebut. Kadang risau ada pelajar-pelajar kadang-kadang yang belajar di tempat-tempat yang dikuasai oleh fahaman Mujassimah ataupun mengikut fahaman-fahaman Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, yang mana mengikut fahaman-fahaman Muhammad Ibn Abdul Wahhab yang dipanggil Wahabiyah. Ini dikhawatiri. Mengajak orang balik kepada Quran dan Sunnah macam mana? Sedangkan syarat yang paling asas sekali yang pertama menguasai bahasa Arab, mereka tak menguasai. Masuk akal. Kalau dia kata, iyalah bukan saya ikut ustaz tu lah. Dia dibandingkan Syafi'i macam mana? Kerana itu kalau antum tengok ada cubaan-cubaan merendahkan imam mazhab. Nak mengatakan dia lebih bagus daripada imam mazhab itu. Jangan mencelarukan pemikiran orang awam yang jahil. Kerana itulah Imam Zakaria Al-Ansari menyebutkan al-mutlaq al-ami atau ghairihi. Maknanya al-mutlaq al-ami wa ghairuhu, al-ami wal ghairuhu, orang awam dan selain daripadanya wajib mengikut, mesti mengikut, iaitu ayalzamahu itba' al-mujtahid, mengikut mujtahid fi ghairil aqidah, fi ghairil aqaid, pada selain perkara tauhid ataupun akidah. Sebab akidah wajib semua kena tahu dalil. Bila kata Allah itu wujud, apa dalil dia? Imma dalil aqli atau dalil naqli. Kadang-kadang ada orang bila dengar yang tu, aduh susah lah macam tu Ustaz. Saya nak kena ni. Tak, antum sebab tak minat benda tu. Kalau antum ni nak kenal Allah, benda tu sangat mudah. Quran ada, hadis ada.
dan kita mengambilnya atas yang diletakkan oleh para ulama dan tafsiran mereka. Khususnya kalau kita mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, kalau mazhab fiqh, imam 4 mazhab itu. Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik. Kalau mazhab aqidah, kita mengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Abu Mansur al-Maturidi. Kalau mazhab dalam tasawuf, disebut mengikut Imam al-Ghazali, Imam al-Qushairi. Semualah. Muhammad al-Salami. Sebab dia buat kitab Tabaqat al-Sufiyah. Gitu. Dan kita pun tak jumpa dia orang. Maka kita nak kena ikut siapa? Ulama-ulama yang bermanhajkan dia orang. Kita di akhir zaman ni, zaman fitnah. Fitnah yang salah satunya disebut dalam surah Kahfi, fitnatul ilmi. Fitnah ilmu. Ujian ilmu. Pertama, orang yang jahil, orang yang malas belajar. Satu ujian. Maknanya jahil dan tidak diampunkan kejahilan dia tu. Sebab jahil dia tak usaha cari ilmu dalam keadaan ulama ada. Berdosa dia. Dia kena tanggung besok depan Allah. Kerana tak pergi menuntut ilmu. Yang kedua, iaitu belajar. Tapi tersilap cikgu. Maka tersesat dia dalam fahaman dia. Bahaya. Sangat bahaya. Jadi macam antum pun Buya pesan bila mengaji dengan Buya ni, tak apa sembahyang istikharah. Kalau rasa, kalau dapat petunjuk tak mau, pergi cari guru. Mudah-mudahan Allah beri taufik guru yang betul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampai ilmu pada kamu. Faham? Ni masing-masing. Kemudiannya Imam Zakaria, Syekh Zakaria Al-Ansari menyebutkan bahawa fil asah, yang paling asah sekali, yalzam ayyatba' madhhab al-mu'ayyan. Mesti kena ikut mazhab yang tertentu. Kalau kita di Malaysia, maka mazhab kita tak salah, kita sebut mazhab Syafi'i, tapi mengikut mufti masing-masing, mufti negeri. Dan bersyukurlah kalau ikut dapat mufti yang bermanhajkan ahli sunnah wal jamaah yang betul. Begitu. Kecuali orang-orang yang sampai marhalah ijtihad. Itu tadi. Apa ni? Yang pertama, nafsul ijtihad. Proses. Proses dia cukup panjang. Buya tak banyak ilmu, tapi Buya ambil pengkhususan fatwa. 3 tahun. 2 tahun pengajian, 1 tahun praktikal. Bukan senang. Prosesnya, kalau secara umumnya tasawur, tasdik, takyif, tahkim. Tasawur menggambarkan isu permasalahan. Apa permasalahan yang timbul? Kemudian tasdik menumpukan pada titik-titik dia. Maknanya fokus, menghalusi gambaran yang kita dapat itu tadi. Kemudian takyif. Takyif ni proses yang paling besar. Takyif ni kita mendatangkan seluruh ulama-ulama yang terdahulu yang sudah sampai kepada makam ijtihad, apa pandangan dia orang. Faham tak? Berapa banyak ulama dulu yang sampai makam ijtihad? Sahabat saja berapa banyak? Pandangan sahabat, pandangan tabi'in, pandangan tabi'in diaturkan yang menyebut tentang permasalahan itu. Bukan senang-senang kita nak ijtihad aja, hormat orang terdahulu. Bila lihat dan ada yang lebih, yang sesuai, maka mufti mengambil yang itu, mentarjihkan yang itu. Bukan dia terus ijtihad aja. Kalau antum tengok sebenarnya tak ramai yang ijtihad. Semuanya mentarjihkan. Tidak ada yang ijtihad. Mufti-mufti kita.
Tu, takyif tu. So, barulah sekali tahkim. Mendatangkan hukum. Hasil hukum. Buya ingat masa Buya pengusaha fatwa dulu, ada mufti-mufti Malaysia masa tu dihantar. Kursus di Darul Ifta tu 3 bulan. Itu pun dah geling-geling kepala. Mufti-mufti. 3 bulan. Buya bukan nak tepuk dada, Buya 3 tahun. Itu pun sebenarnya tak cukup. Patutnya 13 tahun. Baru boleh nak betul-betul. Bukan Buya merendahkan mana 3 bulan tak layak dia macam ni. Tak, dia orang berilmu, Masya Allah. Cuma bila kursus tu pun dia orang kata banyak benda yang nak kena. Dan Masya Allah, dan mereka mengamalkannya, Alhamdulillah. Kan itu tak ramai yang pergi terus ijtihad sebab kadang-kadang mereka sendiri tahu mereka tak sampai kepada makam itu. Mereka mendatangkan dekat takyif tu pandangan ulama dan mentarjihkan. Dan kalau boleh di situ antara syaratnya mentarjihkan sesuatu yang majoriti ulama pegang. Tapi ada puak-puak yang kadang-kadang mendatangkan ulama tertentu saja yang dia pegang, yang berfahaman kadang-kadang terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Masyarakat jadi pening. Kerana itu kalau mampu menuntut ilmu, menuntutlah ilmu. Kalau tak antum terkeliru sampai meninggal pun keliru. Baik. Ni yang muda-muda ngaji tu. Jangan action aja. Aku balik Yaman. Aku duduk 10 tahun Yaman, 11 tahun. Bagi orang yang bila dia duduk lama, balik tu sebab lama tu dia berbangga. Baliklah. Balik. Jadi, sebab banyak orang tak sampai dah kepada maksud yang sebenar dalam menuntut ilmu. Menjadi sombong dengan sebab benda yang sebenarnya bukan ilmu. Tetapi suasana ilmu saja. Dia tak dapat ilmu itu yang sebenar. Akhirnya orang duduk lama mengaji tapi mengadu domba. Na'udzubillah. Sebangkan para ulama kata namam, mengadu domba ni adalah perbuatan orang yang jahil, lebih jahil daripada yang jahil biasa. Jadi macam mana kita mendakwa kita ada ilmu? Baik. Kerana itu Buya ingat lagi guru Buya pesan, Syekh Abdul Aziz Badran. Quran, ilmu, madrasah, apa-apa yang zahirnya membawa kita sebenarnya pada Allah, tetap di situ 2 cabang. Imma ke syurga, imma ke neraka. Ilmu sekiranya tidak dimanfaatkan, diamalkan betul-betul, diazab dalam neraka. Tapi ilmu bila dihayati dan sampai kepada maksudnya, maka pasti tempatnya mulia di syurga. Madrasah sekiranya dijalankan amanah dengan penuh amanah dan kejujuran, maka ia membawa kepada syurga. Tapi kalau madrasah digunakan untuk sumber, mengambil duit dan sebagainya dan bermewah-mewah, maka tempat dia kat neraka. Itu saja. Maknanya digunakan untuk mencintai dunia lah. Lainlah kalau dia itu ada, tapi maknanya itu rezeki. Orang panggil. Yang bermasalah orang yang bersangka buruk lah. Orang-orang yang dipanggil beruk oleh Nabi SAW di akhir zaman. Yang tak senang duduk apabila seseorang itu, bila sakit hati, bila hasad, bila orang tu elok aja, dia tak senang duduk. Ada je benda yang dia nak menjatuhkan dan memalukan orang tersebut. Allahu Akbar. Baik. Jadi kena faham, kita ni kena ikut mazhab. Kerana itu penyusun dia, begitu kita dah tahu fiqh. Dan kita mengikut mazhab Asy-Syafi'i. Dan ulama-ulama yang bersandar kepada mazhab Asy-Syafi'i. Cukup banyak kalau kita baca, cukup banyak ulama-ulama kita yang
Kalau kita tengok mazhab Syafi'i saja. Wa min ahammi ruwatil madhhabil qadim al-Imam Ahmad bin Hanbal. Yang mengikut mazhab Syafi'i yang qadim Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Thawr, Imam Za'faran, Imam Karabis. Wa min talamidh al-Imam alladhi naqalu an madhhabihi al-jadid al-Muzani, al-Buwaiti, wal-Rabi' wal-Muradi, wal-Harmalah, wal-Rabi' al-Jizi, wa Yunus ibn Abd al-A'la. ويسميه شيخ الإمام الشافعي راوية المذهب. Masya Allah. Ini ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Hebat-hebat lah kau ni. Semua ja' ba'da ahulai ajyalun wa tabaqatun kathiratun min ulama. Lepas tu datang lagi peringkat-peringkat ulama. Dan yang paling terkenal Imam Ibn Surayj wal Qaffal al-Kabir al-Syashi wa Abu Hamid al-Isfira'ini والمروزي وابن أبي هريرة وابن القاس وفي القرن الرابع kurun yang keempat. Kemudian turun lagi Imam semua ni belakangnya Asy-Syafi'i, Al-Mawardi, Abu Ishaq Asy-Syirazi, wa Abu Muhammad Al-Juwaini, wa Ibnu Imam Al-Haramain wal-Baihaqi wal-Bandaniji wal-Mahamili wal-Qaffal Al-Saghir Al-Marwazi wal-Qadi Husain Al-Furani Al-Mas'udi, Ibn Sabah, banyak ni. Thumma, kurun yang kelima, Thumma Al-Ghazali, Syafi'i, Hujjatul Islam, Syashi, Wal-Baghawi, Wal-Imrani. Kurun yang keenam. Kurun yang ketujuh, Thumma Ibn Salah, Wala Izzuddin, Ibn Abdissalam, Sultanul Ulama, digelar di Sultan Ulama, Wal-Imaman Al-Kabirani, Nawawi, Wal-Rafi'i, dua imam hebat, yang tidak ada orang boleh nafi keilmuannya, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Yang dipanggil zamannya Syaikha al-Mazhab, dua guru mazhab Imam Syafi'i. Ini semua Asy-Syafi'i, Nawawi, Syafi'i. Wa Ibnu Daqiq al-Ain fil qarn as-sabi', kurun yang ke-8, Ibnu Rif'ah, wa Taqiyuddin as-Subki, wal Qamuli, wal Isnawi, wal Azra'i, wa Bulqini, wa Ibnu al-Mulaqqan, wa Zarkashi, Ibnu al-Mulaqqid, wa Zarkashi, wa Ibnu al-Naqib, wa Syaraf al-Barizi, wal Muhib al-Tabari. Kurun ke-8, kurun ke-9, Al-Wali al-Iraqi, wa Taqi al-Hisni. Ini semua pengikut mazhab Imam Syafi'i dan merupakan ulama hebat. Wa Syihab Ibn Ruslan, sahib Safat az-Zuban. Ibn Ruslan buat kitab Safat az-Zuban yang Buya hafal tu. Alhamdulillahi dzil jalali wa syar'il harami wal halali sampai habis. Lepas tu sampai pada bab yang Buya pernah sebut tentang budak yang lahir tak cukup umur ataupun mati, asiktu kal kabiri fil wafa'in zaharan alamatul haya wa ikhdafa wa khalquhu qadhira wa min salati wa siwa ya'tabara. Hukum tentang siktun, lahir budak tak sampai umur 4 bulan. Thumma al-Wali al-Iraqi, Taqi al-Hisni, Syihab Ibn Ruslan. Kemudiannya kurun yang ke-10, Imam Jalaluddin As-Sayuti, wa Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, wa Khatib Al-Syarbini, wa Syihab Al-Ramli, Ibnu Syams, wa Ibnu Hajar Al-Haytami, wa Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa Abdullah Ibn Umar Ba Makhramah, wa Ibnu Qasim Al-Ubadi. Banyak lagi. Ini boleh baca sebahagian saja. Hadi Ashar, kurun ke-11, Burhan Al-Birmawi, wa Ali Al-Shibramilisi, wa Rashidi. Lagi Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, itu pada kurun yang ke-12, Sulaiman. Kemudiannya Wal Bajuri, kurun yang ke-13, Imam Al-Bayjuri, wa Syarqawi, wal Bujairimi, wa Abdullah bin Husain bil Faqih, wa Abdullah bin Ahmad ba Saudan, wa Sa'id bin Muhammad ba Ashan, wa Abdul Rahman bin Sulaiman Al-Ahdal, wa Ali wa ghairihi min fil qarni al-thalith ashar. Ini kurun yang ke-13. Kemudiannya kurun yang seterusnya banyak. Kalau di belah Yaman, Sayyid Alawi bin Ahmad As-Saggaf, wa Ahmad ibn Zain Dahlan, Bakri Syata, wa Abdurrahman al-Mashhur, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syihab, Bakar bin Ahmad al-Khatib, wa Abdullah ba Jammah, wa Abdullah bin Umar al-Shatiri, wa Ahmad bin Umar al-Shatiri, wa Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf, Muhammad bin Hadi As-Saqqaf, Muhammad bin Salim Nahwiz, wa ghairihim fi qarn al-rabi' ashar. Itu kurun ke-14. Banyak lagi. Kemudiannya daripada usuliyin. Ini ulama-ulama ni bagi orang yang mengaji ulama hebat. Semuanya tidak mahu buat mazhab sendiri. Semuanya bersandar pada mazhab Syafi'i. Lebih daripada 1000
Dalam hadis Nabi SAW, umatku tidak akan berdusta, umatku bila berhimpun maka tidak akan berdusta. Iaitu di kalangan ahli ilmuwan-ilmuwan, ulama-ulama. Jangan terikut puak-puak ni. Biar pesan sungguhlah. Mudah-mudahan mereka insaf sebelum meninggal. Pu saja. Baik. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ikut hukum hakam. Lebih-lebih kepada yang ijtihad. Mengikut. Macam Imam Syafi'i kata niat. Wajib. Kemudiannya lafaznya sunnah. Yang memberitahu mengikut kaedahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam hadis-hadis Nabi, maka dikiaskan oleh Imam Syafi'i kepada yang tersebut. Imam Syafi'i, Nabi pernah lafazkan apabila beliau menggunakan haji untuk bersa'i daripada Safa ke Marwah, maka dikiaskan pada semua ibadah. Dan itu disebut at-talaffuz bi sunnah. Kita ni bila dengar puak-puak ni bercakap, mana ada hadis yang kata niat tu sunnah? Macam mana boleh kita kata sunnah? Ada Nabi cakap niat semayang lafazkan, ada. Oh, kita pun kata betul juga. Ada bodoh kita, bodoh. Kan ada Quran, sunnah, ijma', qiyas. Empat tu. Kita ijma' pun tak faham apa. Ijma', apa faham ijma'? Ijma'. Betul lah Ustaz. Ijma' ni maknanya himpunan. Inilah ijma' ulama' pada sesuatu buat keputusan. Itu masih jahil lagi tu. Dia ada dua ijma'. Satu ijma' sarih, satu ijma' sukuti. Pernah dengar? Itu masih lagi asas. Awak tahu ijma' sarih, ijma' sukuti? Saya tak tahulah itu. Itu pun tak tahu. Itu asas tu. Belum masuk lalu, halus. Macam mana? Kalau sunnah sebagai sandaran hukum. Apa sunnah? Sunan qauliyah, sunan fi'liyah, sunan taqririyah. Itu mudah aja. Tak boleh. Ada halus lagi. Sunan fi'liyah ada yang khusus untuk Nabi. Macam mana cara kita tahu khusus untuk Nabi? Kadang-kadang Nabi buat sesuatu, Nabi tak cakap dia khusus untuk aku. Tapi ulama kata ini khusus untuk Nabi. Macam mana cara dia memahami benda tu? Engkau pakar benda tu? Kerana itulah kita kena banyak berdoa Allah memelihara ulama-ulama kita yang faham benda ini. Dan dipelihara daripada gangguan puak-puak yang menyusahkan mereka. Dan memfitnah mereka. Ya Allah. Jadi kerana itulah kena ikut mazhab. Mazhab Ami. Kemudiannya apa tadi tu? Ilmu tadi dia sebut ilmu proses ijtihad. Kemudian yang keduanya apa? Al-mujtahid tu sendiri. Mujtahid tu kena adil. Kena siqah. Apa para ulama kata adil, siqah? Yang mana kita tidak melakukan maksiyah. Boleh dipercayai. Siqah. Tapi kalau buat siap sampai satu dunia boleh tengok mengumpat dekat dalam YouTube. Siqah apa gitu? Tu mengumpat lah. Tu mengumpat profesional. Mudah-mudahan orang-orang yang buat begitu ni, yang buat kritik-kritik dalam YouTube ni pun sama. Itu memfitnah. Bila duk kata Habib Omar bacaan tak betul apa semua. Kamu pasti ke tak betul? Macam mana? Benda tak pasti. Ini dia jadi mengumpat juga. Atau memfitnah. Boleh tanggung ke besok ni, hari kiamat ni? Kenapa iman terlalu lemah sehingga tak rasa takut bila cakap benda-benda gitu? Dahsyat zaman sekarang ni. Kita ni pula lebih mempercayai daripada adu domba. Kadang-kadang orang dekat Malaysia, kat Amerika, contoh sepupu dia jadi benci kat dia. Sepupu dia pun tak tengok apa, tak tahu apa, cuma ada orang beritahu mengadu domba. Macam mana boleh terkesan begitu mudah?
Jaga mulut ni korang-korang ni. Benda tak pasti jangan nak cerita-cerita ke orang. Antum nak tanggung besok susah. Sebab sekarang ni balak daripada Allah. Bila antum cakap sesuatu tersebar tu sekejap je. Dah macam mana antum nak beritahu semua orang balik. Kalau antum kata boleh tengok cakap balik dalam YouTube. Tak semua orang mungkin tengok. Kita tak tahu. Jadi berhati-hatilah. Baik. Yang itu penyusun dia. Yang nama, di antara nama-nama yang masyhur bagi ilmu ini ialah ilmu fiqh. Itu nama, tak apalah. Mudah. Ilmu al-ahkam syar'iyyah. Ilmu, ini kita serah pada para ulama. Istilah yang diletakkan. Yang penting, kita biasanya dengan ilmu fiqhi. Semua ilmu yang turun daripada Allah, Allah pilih bahasa Arab. Maka kita kena memahami bahasa Arab. Sekiranya tak mampu bersandarlah pada ulama. Jangan sombong kata nak ikut Quran Sunnah. Sebab bagi kita, kita tengok dah terjemahan, ada terjemahan. No. Terjemahan masih belum bawa kepada faham maksud. Tak cukup. Kan dalam Quran tu ada amaliyah, ada wijdaniyah, ada i'tiqadiyah. Mana ayat-ayat dia. Sedangkan hukum fiqah contohnya tentang la aula mastumun nisa'. Ataupun kamu Imam Abdullah bin Abbas masuk dia kata jima. Imam Ibnul Mas'ud menyebutkan lamas itu min ghainil jima, tak termasuk jima, sentuh atau cium qublah berdasarkan hadis. Dan imam-imam yang mentarjih antaranya Imam Syafi'i mentarjihkan ketika itu Abdullah bin Abbas tanpa merendahkan Abdullah bin Abbas, mentarjihkan Ibnul Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ada ketika mentarjihkan Abdullah bin Abbas. Situ saja ijtihad. Macam mana? Kita tak kata Abdullah bin Abbas salah. Tapi dia terjemahkan lamas tumun nisa. Macam mana? Kenapa dia kata jima? Ada. Hujah-hujah dia dan sebagainya. Itu perkara furu'. Perkara zanni, ijtihadi. Kerana itu kita ikut. Hatta Imam Syafi'i mentarjihkan Abdullah bin Mas'ud. Apa yang pada kita? Kita ikut, iyalah. Apa masalah kita yang sombong? Baik. Selesai je. Nak bahas benda tu cukup panjang. Sumber al-istimdad. Sumber daripada diambil dari Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Ini yang muttafaq. Yang diittifaq ulama'. Yang diittifaq ulama. Bila kita sebut Al-Quran, iaitu apa dia? Al-Kitab Al-Munazzal ala Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kalam Allah Subhanahu wa taala Al-Qadim. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan iradahnya mewujudkan kitab yang mendatangkan makna kepada kalam-kalam Allah yang qadim. Dan kita panggil juga ianya sebagai kalam Allah. Iaitu Al-Quran. Yang dipelihara. Inna nahnu nazzalna dhikra. Wa inna lahu lahafidhun. Allah dah sebut dah. Maka jangan risau. Jangan apa-apa. Jangan terkesan dengan orang duk cakap Quran dah diubah-ubah. Dah. Allah dah janji. Allah jaga sampai bila-bila. Dia takkan jadi macam Bible. Dia tidak akan jadi macam yang lain. Kerana itu Allah tak janjikan ujian kepada umat manusia. Tapi Al-Quran Allah janjikan sampai hari kiamat. Al-Quran. Dan Quran sebagai sandaran hukum yang asal. Maka diambil daripadanya hukum. Dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala semuanya ada dalam Quran, cuma ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya disamarkan. Dengan tujuan di situ untuk kita beramal dengan sunnah Nabi SAW, hadis Nabi SAW bagi memahami perkara tersebut. Dalam masa yang sama dengan memahami perkara tersebut, Nabi pula mengajar pada sahabat-sahabat untuk berijtihad dengan pandangan iaitu balik kepada ijma' dan qiyas. Kalau sunnah pula apa dia? Ma sadara 'anin Nabi SAW min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Itu kalau terjemahan dalam bab kita nak bagi hukum.
Sama ada percakapan Rasulullah, sama ada perbuatannya Rasulullah, ataupun pengakuan Rasulullah, iaitu Nabi tidak menafikan dan tidak mengatakan ya, Nabi diam saja. Contohnya salah satu, takrir. Itu pun, bila tengok hadis tu macam tu, kena tengok hadis-hadis yang lain dulu. Takut ada lafaz-lafaz yang Nabi menafikan. Itu nak buat kerja tu, nak cari. Dengan pemalasnya orang Islam sekarang nak mengaji. Asyik membuat masalah je, mengaji tak banyak. Mengadu domba, mengata itu, mengata ini, mengumpat para ulama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Kemudiannya apa lagi? Quran, sunnah, al-ijma'. Tu ringkas-ringkas itu. Al-ijma' bila sebut amrun mujma'. Ijma' ni apa maksud ijma'? Iaitu pandangan pada sesuatu hukum zanni yang disepakati di sesuatu zaman selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'da wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan itu ada yang dipanggil ijma'us sahabah. Ada yang dipanggil ijma'ut tabi'in. Ijma'ut tabi'in. Di zaman itu ulama-ulamanya sepakat. Ijma' pula ada dua, satu ijma' sarih. Semua berbincang dan tidak ada satu menafikan, mereka bersetuju pada satu pendapat dengan jelas. Yang ini mu'tamad qat'i bila dah ijma'. Dan ada ijma' syukuti, yang mana contohnya diberikan satu pandangan oleh ulama dan tidak kita dapati ada ulama sezamannya yang menafikan, maka itu juga dipanggil ijma'. Secara umumnya dipanggil ijma' syukuti. Makna syukuti ni diam, maknanya yang lain tidak menolak. Yang itu ada perbahasan dia. Imma qat'i, imma boleh, mesti, tak boleh tolak. Lain macam yang tadi, sarih. Kemudiannya anwa' sukut pula. Tu detail lagi, tak payah nak cerita kat sini. Panjang. Jenis-jenis. Macam mana ulama' dia. Lepas tu jenis rad. Ada yang rad dengan mulut. Ada rad dengan perbuatan. Ada rad dengan kitab. Penulisan. Itu ijma'. Kemudiannya last sekali apa dia? Iaitu qiyas. Analogi. Iaitu qiyas mendatangkan pandangan berdasarkan hukum yang telah sedia ada sebelumnya. Mengkiaskan pada hukum berdasarkan illah. Kalau illah dia sama, maka ikut yang lama. Semua itu telah dipersetujui oleh para ulama semuanya sebagai sandaran sumber dalil dalam Islam. Dah. Itu belum campur lagi yang bawah-bawah. Istisan, istis'ab, masalihul mursalah, amal ahli Madinah, syara' min qablina. Tu semua tu banyak. Yang itu ada setengah mazhab pegang, setengah mazhab pegang. Allah, maka kalau kita ikut mazhab Syafi'i, untuk tenang ikut aja lah. Sampai habis. Hati pun tenang. Zaman kita ni kadang-kadang ni sombong. Kita tak mau. Kita nak sesuatu hukum tu kena dengan benefit kita. Macam-macam. Boleh nak pesan lah. Kalau ada anak-anak yang ustazah, jadi ustazah, bila bercakap tentang hukum akal jangan ikut emosi. Akhirnya bias dengan hukum yang sebenar. Pada hak orang lelaki dan pada hak orang perempuan. Jadi mengarut jadi. Cakap menjadi mengarut. Ikut pandangan otak. Itu pasal kena hati-hati. Baik. Itu sumber dia. Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. InsyaAllah hukum syarak ni nanti dan kita khatamkan pada fiqah ni pada hari Selasa insyaAllah kalau Allah pemudah. Doalah benda-benda ni dapat istiqamah. Buya kadang-kadang ada ketika macam hilang semangat nak mengajar. Melihat pada keadaan dunia kita ni, masyarakat kita, kesungguhan. Lepas tu ujian kepada Buya secara psikologi. Fitnah.
Kadang-kadang orang yang kita tak pernah jumpa, tiba-tiba jumpa pandang selek dengan kita, kita pun tak tahu kenapa. Akhirnya baru dapat tahu, dia dengar daripada ni, dengar daripada ni. Allah Akbar. Korang ni semua nak su'ul khatimah kan? Kadang kita tak tahu kita ni mengutuk siapa depan kita. Kita bercakap dengan orang siapa. Kita jah dengar mulut orang. InsyaAllah. Ini soalan ke apa ni? Okay, Allah Ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung nanti di masa akan datang, insyaAllah. Ini bulan Rajab.